A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, khususnya tuan pengerusi ni penganjur surau ke pasal tak duduk surau lah kan, pengerusi surau, tuan imam, barisan imam, bersaja tuan kuasa, penggerak aktiviti surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang bersempatan hadir, seluruh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi saya sebenarnya petang tadi dah sampai awal, dah sampai awal tadi, dalam pukul 7 tadi dah sampai. Tapi saya cari surau, dah kena empang kat kun tu, saya tak perasan nak ada surau sini. Saya semayang kat surau taman sebelah ni apa tang kan. Saya ingat kan tu surau taman ni, rupanya ada berapa taman dalam taman 1, 3, 4, 5 dah satu 3 taman dalam ni. Oh, mana ada 3 lah surau, tak 2, 3 surau. Oh, alhamdulillah. Tu saya cakap, apalah tak ramai orang kat surau. Oh, semua pergi dewan kan. Rupanya sini ada surau lagi. Tak apalah, okey lah tu kan. Jadi malam ni tajuk yang telah dipilih adalah akhlak disantuni, hidup diberkati kan? Jadi bila sebut tentang akhlak ni, dia berkaitan dengan adab dan perangai tingkah laku. Tu akhlak, perangai yang baik kan. Macam malam ni kan, kita tengok akhlak yang baik tu macam itulah. Dia datang, dia duduk depan, dia datang awal, tu akhlak dia. Kadang datang awal, duduk belakang ada tu satu ni perangai tak apa bodoh. Kau nak tengok mana Samsul depan pula duduk je jauh pula. Macam tu lah kan. Macam ni contoh aja. Jadi akhlak ni, kalau akhlak yang terbaik kita tahu dah, tak ada orang lain dah kan, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam adik-adik ni kan, tengok adik-adik ni duduk depan ni, elok dia duduk diam kan. Susah nak tengok budak duduk diam ni kan. Biasanya sekejap ini kan, mengunyah lah tu. Yalah, betul dah tu kan. Macam mana dah lapar kan. Jadi sesungguhnya kalau kita tengok kan, akhlak ni dia kaitan dengan satu anggota badan manusia. Itu sumber dia, dia punya server dia, iaitu dalam tubuh badan manusia tu kat hati ni, dekat hati kan. Sikit-sikit hati, soal hati kan. Kalau elok hati tu, eloklah seluruh tubuh. Nabi kata apa? Nabi kata dalam tubuh badan manusia tu ada sekatul daging kan. Kalau baik sekatul daging tu, maka baiklah seluruh tubuh tu. Kalau tak baik sekatul daging tu, maka tak baiklah seluruh tubuh tu. Kan, apakah dia? Sesungguhnya sekatul daging itu adalah hati. Nah kan, anggota tubuh yang diciptakan paling mulia dalam diri manusia adalah hati, yakni kalbu. Allah SWT berfirman, yang bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Memberikan kamu penglihatan, pendengaran dan hati.
Surah An-Nahl ayat yang ke-78. Allah menyebut 3 perkataan ini dalam Al-Quran sebanyak 132 kali yang menggambarkan kepentingannya kepada manusia. Penglihatan, pendengaran dan hati. So hari ni kan, penglihatan, datang tengok, nampak. Pergi surau, ada kuliah, nampak. Nampak banner program, nampak kau notice board tu, setiap hari ada kuliah, Isnin apa, Selasa apa, Rabu, nampak. Lepas tu dengar pula kuliah tu. Dengar bukan dengar saja, kena buat pula kan. Ada orang dia dengar tapi tak buat-buat juga, ada kan. Dengar azan, datanglah surau kan. Kadang-kadang tak dengar tapi tak datang. Apa masalah tu? Makna ada tu sumbek dalam hati tu. Telinga okey, dengar tapi tak datang surau. Dewan datang, surau tak datang. Contoh ada kan, dia allergic lah. Allergic bukan orang sini lah, tempat lain kan. Orang sini memang semua pergi surau ni, tu yang dipindahkan ke sini takut tak muat kan. Yang faham lah, mana yang merah muka tu, mana dia tak datang surau lah tu kan. Senang macam tu kan. Ada satu hamba Allah tuan-tuan, ada satu hamba Allah, dia dengar azan, lepas tu jiran dia kata, kau ni jomlah ke surau. Mana surau? Aku tak nampak lah surau. Dia kata macam tu. Padahal macam tu, sini ke rumah tu yang nampak surau. Aku tak nampak lah. Minggu depan tu tumbuh daging kat bawah mata ni, tutup mata tak nampak. Cakap apa tuan-tuan? Allah bagi tunai atas dunia ni. So sementara Allah tak tumbuhkan daging ke bawah mata tu, datang surau. Macam tu lah saya cakap kan. Dia senang kan tuan-tuan. Saya cakap tu orang ni datang surau kan, terutamanya lelaki kan. Lelaki surau dah buat macam tu punya lawa datang kan. Dalam tu kapet tebal, terbonam muka, aircon lagi tu. Tengok kompresor kat luar tu pun tu lain macam, kopi O je kopi O weh sejuk. Air sasi ni, bismillah. Dia nak satu dunia tahu nak live ni, minum air kopi ke apa, bismillah. Kopi O siap air batu sekali dia tu. Terima kasih lah banyak. Ini kalau air dah macam ni, makan lagi hebat ni kan. Kan. Jadi macam itulah kan, mata, penglihatan dan hati kan. Jadi makna kata kita ni kena ikut Nabi. Nabi akhlak dia baik. Jadi kita pun nak jadi baik. Apa akhlak Nabi? Semualah yang baik-baik. Dari segi Nabi cakap, cara Nabi memandang, cara Nabi galak, cara Nabi marah, cara Nabi menegur. Allahu Akbar. Semua yang terbaik. Khuluqil azim, paling hebat sekali. Jadi kita konolah jadi macam tu. Nak pula orang Melaka konolah lagi kuat akhlak dan adab ni. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Tu dah budi bahasa tu. Ni kat depan saya ni ramai yang pangkat tinggi-tinggi ni. Ada yang kerja gaji dahsyat, pangkat pun tinggi-tinggi, tapi duduk bawah. Sebab apa? Akhlak dia, hormat orang yang ceramah. Nak kata anda benar yang depan ni, tak ada dah kan. Kalau ada orang lain ceramah, saya lah duduk bawah. Dia macam tu lagi kan. Makna hormat tu tak kan? Bukan kata sebab apa kan. Ni ada pegawai accountant pun ada. Dia kalau muka pandang macam ni tu, pangkat tinggi tu. Dia kan. Rasa dia good kan. Pajak ni mula tu. Tuan-tuan duduk bawah untung tuan-tuan. Ni ya. Ponek-ponek boleh melunjuk. Ni yang paling untung ni duduk kat kursi yang sana kat tiang tu paling untung tu. Kerja kan. Kalau agak-agak dah cania tu kan, tu step awal nak tidur tu. Jadi tak ada masalah dah, faham tu kan. Tak apa. Jadi makna kata kita ni nak ikut Nabi
Kadang-kadang ayat yang kita tahu kan, kau ni sedangkan Nabi pun ampunkan umat, ni kan pula kita. Lepas tu ada ayat orang kita selalu kan, dia cakap apa? Itu Nabi, aku ni bukan Nabi tu. Cakap macam tu kan. Kalau Nabi dengar, tentu Nabi kecil hati. Sedangkan Nabi ni diutuskan salah satunya sebagai menyampaikan apa? Rahmat kepada sekalian alam kan. Salah satunya apa? Rahmat, bawa berkat, bawa apa lagi? Bawa cahaya, bawa apa lagi? Bawa kedamaian berseluruh alam ni. Tapi untuk apa? Untuk diikuti. Nabi buat benda, cara Nabi cakap lembut, Nabi cakap kita pun kena cakap dengan lembut. Ini orang perempuan kawan sini lah tempat lain selalu cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana tu. Kalau dah hati baik, mulut pun kena baik. Ini kojo mulut copek melasang tu, tak melasang. Negeri Sembilan faham dah tu. Tak payah hati tu. Kalau tak membalun, tak tenang lah jiwa tu. Kalau dia tak balun lelaki tu, lambek balik, nak mampus orang tua ni, mampus katanya kan. Sikit-sikit ni ayat kasar betul. Bapak kau tak balik dah mampus agaknya orang tua tu. Jangan macam tu. Apa macam tu ayat cakap? Kata-kata tu doa kan. Lambat ayah kau balik ni, ke mana lah perginya tu? Tolong telefon sikit kan, elok macam tu kan. Lain benda dia zikir kat mulut tu kan. Sungguhnya setiap hari adalah yang mana bila kita dapat mengelak daripada dosa, menjustur pelihara kemuliaan dan kemurnian setiap hari dalam kehidupan dengan mengamalkan amalan dianjurkan oleh agama Islam. Maknanya salah satu pencirian akhlak ni adalah kita mengelak daripada melakukan dosa. Tapi buat dosa juga tak? Buat juga. Kita cuba dah ngelak tapi buat dosa kat sebab apa? Sebab Nabi sendiri sebut sungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu bertaubat kepada Allah. Melainkan ada orang sendiri berani angkat tangan. Alhamdulillah setakat bulan 6 ni belum ada dosa lagi tu. Wah, tolong beranilah cakap kan. Kalau berani kan angkat tangan. Berani lah. Alhamdulillah setakat bulan 6 belum ada dosa lagi tu. Kalau dia angkat tangan makna memang berdosa tu. Sebab tak sedar diri. Mesti ada dosa, betul tak? Macam saya tadi lah cakap, apa orang ni takkan datang surau, rupanya orang salah taman sini. Kan dah salah tu. Ya Allah, tak patut cakap dia tu. Rupa-rupanya menjelang 7.20 tu penuh surau tu. Alhamdulillah. Dalam dah penuh-penuh tu dah aku lah jadi imam tadi. Aku orang tolak jadi imam, mesti aku pergi sebab biar cepat habis. Tunggu imam lain kan ada bantai berzikir kan, nasib baik. Kalau imam sana bawa tadi aku rasa lambat habis tu. Kalau imam sini dia tahu nak ceramah lemah ni, imam sana dia tahu jugalah. Orang makasih lah kan, orang sana pun datang juga. Dia kata nanti kejap lagi kami datang. Dia pun datang juga. Ke tertutup untuk Taman Samarinda aja? Tak adalah kan. Aku tengok nama taman ni macam pengaruh drama pula, Slot Samarinda. Bukan. Samarinda ni jenis kain kan. Iyalah kan. Jadi faham ke tak faham saya ceramah ni? Faham tak? Faham jadi kalau dah faham tu sekianlah ceramah hari ni. Haru akak yang baru sampai tu, baru duduk dah sekian, dia dah habis kau tu kan. Jadi elakkan diri daripada dosa. Tapi macam mana pun tetap dosa. Tadi saya lalu tadi pun dah ada yang cakap kan, mana Samsul depan ngumpat dia tu kan, lambik datang kan. Dah turun-turun pula tinggi kan, ngumpet dia tu. Salah pula aku tinggi kan. Dalam TV nampak tua dan seorang tu pula kan. Semua macam-macam. Saya dah biasa tuan, dah biasa kan. Sabda Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu sama, bapa kamu sama, yakni Adam. Ketahuilah tiada kelebihan orang Arab ke atas Ajam yang bukan Arab, atau Ajam ke atas Arab, atau yang kulit merah ke atas kulit hitam, atau kulit hitam ke atas yang kulit merah, melainkan ketakwaan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ahmad. Maknanya tak ada beza
Tak ada beza. Kita ni semua sama, yang membezakan kita hanyalah amal soleh dan ketakwaan kita pada Allah. Tu je. Tengok lebih kurang ya. Kan? Tengok lebih kurang. Tapi amal soleh dan ketakwaan kepada Allah tu yang Allah Ta'ala nilaikan kita. Kan? Jadi sama je. Jadi janganlah kita rasa kita hana mana Johor, tahu Johor ni belagak lah, ni 9 ada. Belagak. Rasa kita hebat daripada orang. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Akal ni mustahak ni. Gunakan akal kita, kan? Gunakan akal kita. Kemiskinan yang paling teruk orang yang tak nak belajar lah. Tu sebab kena datang ni majlis ilmu. Tu sebab orang lelaki kena faham. Ingat tak Nabi kata, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Dia kata kan, kita ni ada hak pada isteri, isteri ada hak pada kita. Nabi kata dalam khutbah terakhir Nabi, tengok, apabila hak kamu disempurnakan, hendaklah kamu memberikan. Berilah makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Dia kata, bagi nafkah. Nafkah ni pula ada dua, nafkah zahir dan nafkah batin. Nampak? Kuek dah sebut batin. Tapi ada orang yang tak faham bahasa, dia ingat batin ni mengangkang atas katil. Tak. Bukan sekadar itu sahaja. Nafkah batin termasuk juga memastikan isterinya mendapat nafkah dalam jiwa dia, iaitu mendapat didikan agama. Itu juga nafkah batin. Jadi kalau jadi suami, termasuk penceramahnya, kalau rasa-rasa tak sempat nak mengajar, tak dapat nak mengajar isteri, jangan halang isteri datang kuliah agama. Contoh malamnya, bang nak pergilah ceramah tu, tayah duduk rumah. Kalau suami tak ajar, problem suami. Kalau suami memang mengajar, hari-hari dia ajar kita, dia tak bagi dengan Samsul debat ni ceramah, okey, dia belajar kat rumah. Contoh, ada hari-hari dia kuliah, ada hari-hari Sabtu kadang ada kuliah duha muslimat. Seorang lelaki, pergilah, jangan tak pergi. Orang lelaki yang kena beritahu, besok ada kuliah duha muslimat, pergilah. Kalau malas lah, nak tengok drama, esok Korea back to back Dr. Cha. Contoh kan. Kalau orang lelaki tak boleh jadikan isteri dia pergi ke surau ni dengar kuliah duha ustazah tu, fail sebagai suami. Kau layan lah cakap bini ke tu kan. Ni cakap betul. Kalau suami kata pergilah kuliah duha tu, lah tak pergi tak boleh ke, kata kan. Alah kejap aja. Apa yang kau risau? Nak drama Korea tu kan kau boleh record, kau boleh tengok kendian, apa masalah kau? Yelah biar dia pergi. Macam ni lah baru betul suami. Faham? Tu nafkah batin nak beritahu. Jangan ingat yang atas katil tu sahaja, termasuk juga memberi didikan agama. Jadi apabila bercakap mengenai ketakwaan, dia amat rapat dengan akhlak. Seseorang yang berakhlak mulia dengan Allah, nescaya tingkah dan perbuatannya juga akan baik sesama manusia. Dengan manusia pun baik. Macam mana tak baik akhlak? Dia dah ambil masa daripada pagi-pagi tadi susun tika dengan kapet ni untuk manusia yang lain nak datang, kan? Bukan hari-hari ke memang semayang sini juga penuh dalam surau tak muat ustaz tu yang sambung sampai sini. Tak kan? Hari ni kita buat sempena nak ceramah ni, betul tak? Berapa orang yang nyusun ni? Tak usah cakap lah sampai 50 orang. Adalah 2-3 orang buat kerja ni. Mungkinlah 10, 5, 6 orang AJK surau yang berkesempatan hadir. Yang lain tu sibuk memikirkan masalah dunia dan juga hala tuju kerajaan madani. Agaklah orang lelaki kan sibuk kan.
membicarakan tentang isu politik semasa, dia katakan. Betul. Jadi orang ni buat apa-apa sebab memikirkan hubungan sesama manusia. Biarlah kita susun yang nanti dia nak duduk selesa sikit. Kan saya dah cakap, dah ada orang melunjuk dah. Betul dah tu. Kesian. Sakit lutut. Minyak bawa tak? Tonyohlah minyak sekali. Betul. Kan? Tak ada masalah. Itu yang hebatnya ceramah dekat Dewan Terbuka ni. Dia santai. Dia konsep dia RSB. Rehat, santai, bantai. Janji ada. Kan? Masalah. Saya tak ada hal ni. Okey. Kan? Nah, ini lagi melampau ni. Pandang-pandang ni menguap ni. Tak tahan. Oh, sah boring ni kau dengar ceramah ni baru pukul berapa kan? Tak ada masalah lagi, tak ada masalah. Tidurlah, tidur. Oh, okey. Cuma minta tolong kalau yang tidur tu minta tolong satu jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah sebab orang sebelah pun nak tidur juga kan. Tidurlah sesama. Jadi tingkah laku perbuatan, nilai ketakwaan di sisi Allah, maknanya seorang yang berakhlak mulia akan lebih akrab dengan nilai ketakwaan di sisi Allah, maknanya dia nak buat baik je. Akhlak ni dikait dengan buat baik. Ingat saya kata tadi, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasan dia tu elok, perasan dia tu baik. Nampak? Tu sebab Nabi pernah sebut, kalau kita ingat satu hadis, mungkin ada ustaz lain pun pernah share dekat surau ni. Ustaz tu kata apa? Nabi pernah sebut sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatan dia. Makna dia menyakitkan hati jiran, itu orang tak beriman. Nampak? Sekali lagi poin dekat situ, tunjukkan akhlak atau mustahak. Akhlak dengan jiran. Jangan main akhlak dengan jiran. Kita tengok tadi, saya kata tadi, apa yang Nabi sebut, orang yang menyebabkan tetangga dia tak merasa aman dengan kejahatannya, maka dia dianggap tidak beriman. Oh, dia tu tidak beriman lah, dia sakitkan hati jiran dia, kata-katakan. Tetapi Imam Al-Ghazali juga menambah, salah satu daripada adab berjiran adalah bersabar dengan karenah jiran. Macam mana pula tu? Maknanya kita jangan sakitkan hati jiran kita. Tapi kalau jiran kita sakitkan hati kita, kita kena faham dan kena sabar. Kadang-kadang bukan semua jiran ni tahu cara nak bercampur. Dia baru pindah, macam koro Sumbang. Saya tak pernah tengok koro elok dah. Kalau dah koro tu koro elok kan. Tapi maksud dia mungkin contoh daripada kecil dia tak biasa campur dengan orang. Mungkin ayah dia dulu kerja berpindah gandah ya kerja kan. Duduk pergi hutannya. Jiran tak ada. Jiran dia borok. Taman ni tadi banyak borok saya tengok lah. Baru saya perasan, sebut borok perasan. Ada yang bolor ke apa? Memang kawasan dia kot lah. Maknanya borok datang sini ke kita yang datang topik borok tu cakap. Elok dia meeting tadi. Meeting borok tu tadi. Lalu kereta saya boleh ke topi sikit. Tahu dia hormat kat saya. Tapi memang betul. Kan? Bezanya kita kan. Jadi kau Sumbang ni sebab apa? Sebab dia mungkin daripada kecil tak biasa bercampur dengan orang. Jadi kita ni tanggungjawab kita yang faham keadaan dia tak biasa bercampur dengan orang, pujuk dia. Kita duduk kat surau. Tiba-tiba orang tu datang surau. Pahal datang, katakan. Tak pernah-pernah kau datang, pahal kau datang. Dia sound kawan tu. Langsung tak datang. Kadang ada macam tu. Dia terasa surau ni dia punya. Sedangkan surau ni rumah Allah, kan? Jadi kalau dia datang, seronok tengok kawan-kawan datang semayang kat surau ni. Besok datang lagi ya. Macam tu. Kan? Dia sound kawan, kau ni tak pernah-pernah datang ni, tiba-tiba datang mesti nak kenduri ni. Nampak? Dia sound kawan tu tepat tu, merah kawan tu. Tak adalah, saja je datang. Langsung tak datang esok tu. Langsung tak ajak orang surau ni. Dia import surau sebelah. Dah surau sebelah datang, kita agak terasa hati.
Sampai hati dia kan, baik kenduri tak ajak kita. Dia boleh panggil pula surau seolah. Salah siapa? Mulut orang sini juga. Nampak tak? Memang macam tu lah orang kadang-kadang. Dia nampak nak pergi surau tank kenduri je. Ada orang macam tu. Tapi kita kena sadarkan dia. Kan? Dia simple ya tuan-tuan. Orang tak datang surau, simple. Hidayah tu Allah bagi. Allah bagi. Tapi kita ni kalau yang dah belajar pasal hidayah, kita carilah, janganlah tunggu. Apa lagi kan? Ada orang cakap belum dapat petunjuk lagi dia tu. Dia tak bertuduk, pakai seluar pendek, dah tua bangko pakai seluar pendek lagi. Dah tua bangko, keluar pergi kedai pakai seluar pendek lagi, pergi 99 Speed Mart tu. Alhamdulillah taman ni tak ada, taman lain. Cara golak tu mana ada tu? Dia dah terbayang dah ada orang tu. Kan? Jagalah aurat, keluar sekejap pakai kain pelekat, tak pakai spender pun tak apa. Janji katup cover. Kan? Dia bantai pakai seluar pendek, bulu kaki dah macam la ilaha illallah. Luruh bulu tu. Kan? Jadi jaga aurat. Isterinya tu pun jaga aurat. Ni orang perempuan ni datang majlis ni, tengok tak pakaian masing-masing macam mana? Okey tak bang pakaian saya ni? Okey tak? Janganlah jarang kan orang orang lain tengok kau orang. Macam tu Suami kena jaga. Kan? Suami ni dayus bukan sebab dia takut bini tu. Jatuh dayus suami bila dia biarkan isteri dengan anak-anak dia buat maksiat dan dia tak rasa apa-apa. Itu dayus. Faham? Ya. Dia biar ya bini baju kotak tersumbul sana tersumbul sini. Kan? Hui, isteri ai lawa betul, bangang betul lelaki. Kan? Buat iklan tu. Jatuh maruah suami sebab orang cakap bini si siapa tu lah. Habis. Aduh. Orang perempuan senang nak masuk syurga, cuma kadang-kadang dia tak nak. Nabi, waktu Nabi masuk dalam syurga, Nabi tengok dalam neraka. Nabi tengok dalam neraka ramai orang. Tahu ya? Lah, ingat tak tahu? Tak tahu ya. Confident dia. Perempuan. Dia cakap tu. Kerana dia tahu. Kan? Jadi akhlak kena jaga. Pakaian kita, cara kita menegur. Kan, ini pakai lawan lah. Weh, dia mak apa macam tu kan. Habis out betul. Kan? Ada orang tu dia memang biasa bergurau sesama sendiri tu lain, kan? Ni depan khalayak ni kadang-kadang. Kan? Bahkan akhlak mulia inilah akan membina kepribadian seseorang sehingga menjadi insan yang tinggi darjatnya di sisi Maha Pencipta dan sesama manusia. Tengok Nabi kita. Nabi kalau golak, Nabi taklah golak tauk benar sampai menangkup-nangkup, golak tak ada tu. Nabi senyum kalau nampak gigi tu memang habis riang dah tu. Nabi kalau bangun, Nabi tinggalkan majlis tu tanpa memberi salam, makna Nabi marah sangat tu. Macam tu. Kita kalau ada yang bangun dengan kau jap lagi tak bagi salam, makna sakit perut. Ataupun adalah hal dia nak settle kan tu. Nak ambil duit jap, nak beli barang belakang lah. Contohlah kan. Kita tak cakap dia marah, tapi Nabi macam tu lah Nabi. Kalau Nabi habis marah macam tu lah. Tu yang Saidina Abu Bakar tu. Saidina Abu Bakar ketika jumpa dengan Nabi, dia berbual dengan Nabi. Kemudian datang Arab Badui. Arab Badui ni dia kutuk Saidina Abu Bakar. Sebab tengah berburak dengan Nabi ni. Bangun Saidina Abu Bakar pandang Arab Badui tu, senyap dia. Bila senyap dia duduk burak dengan Nabi. Bila dia burak dengan Nabi, Nabi senyum. Arab Badui tu kutuk masuk second round. Dia kutuk Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar buat apa? Dia bangun pandang lagi, senyap Arab Badui tu. Dia duduk balik, dia sambung berbual dengan Nabi.
Kali ketiga bila Arab Badui tu masuk third round, dia balon dia kutuk je Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bangun, kali ni dia balas balik semula. Segala binatang yang ada kat kebun dia tu, daripada kambing sampai unta, semua dia sabut. Dan bila dia balas, apa berlaku? Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar baru perasan, ya Allah, ya Allah. Dia kejarnya Nabi. Bila dia kejar Nabi, ya Rasulullah, kau beritahu aku apakah kesalahan aku, jangan kau biarkan aku keliru ya Rasulullah. Maka Nabi sebut, sesungguhnya waktu kau diuji dengan cacian dan makian oleh Arab Badui itu tadi, dan kau tidak mempedulikannya dan kau terus berbual dengan aku, pada ketika itu aku tersenyum kerana aku nampak sebanyak-banyaknya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Kemudian apabila kali kedua kamu dikutuk lagi dan kamu teruskan, kamu sabar dan kamu berbual dengan aku tersenyum lagi kerana aku melihat bertambah-tambah malaikat yang datang mengerumuni kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kali ketiga kamu membalas apa yang disebutkannya itu, pada ketika itu aku dapat melihat tempat malaikat tadi semua mengeji kamu, dan tempat malaikat itu digantikan dengan syaitan dan iblis yang terus menghasut kamu supaya terus mengutuk orang itu. Maka dengan sebab itulah aku tinggalkan kamu tanpa memberikan salam. Syaitan juga bagi lagi. Apalah kau sabutkan segala binatang yang ada, kau sabut, kutuklah, apa tunggu lagi. Itu sebabnya kita, kalau kita marah, kita akan keluarkan ayat macam-macam. Lepas tu malam kan, lepas semayang kan, lepas semayang maghrib dekat surau, kenapalah aku kutuk dia macam tu sangat tadi, kenapalah aku marah sampai macam tu sekali. Tiba-tiba kita baru tersedar. Sebab apa? Adanya unsur-unsur tak baik, iaitu syaitan dan iblis membisikkan, menghasut itu. Itu sebab dia kena sabar banyak-banyak. Itu sebab orang perempuan nak berburak dengan orang lelaki, nak minta apa-apa, kena ada cara. Jangan main marah, ya bang, dah lama tak makan luar ni, aduh hai, leceh lah kan. Cakaplah, bawa air bang, ni abang jemput minum bang, prosedur. Suami pun ambil, Allah abang susah ya Allah, apa hal ni Allah senang. Bukan nak minum sangat, nak tunjuk contoh. Jadi bila dia buat macam tu, baru betul akhlaknya tu, isterinya. Ingat tak kisah macam mana Ummu Salamah dulu, macam mana suami dia tu kan balik, anaknya meninggal dunia, dia tinggal, dia keluar 3 hari. Bila dia balik, dia tanya isteri dia, anak mana? Anak tengah rehat. Walhal anaknya dah meninggal dunia, dia dah siap mandikan, uruskan, dah siap kapan, tinggal nak tanam je bila suami dia balik tu. Tapi bila dia balik, abang, anak sihat, semua okey je, semua baik-baik je dia tu. Dia jamu makan, bagi suami dia makan. Suami berbalik penat, outstation, bagi makan, dah makan, masuk bilik, peluk pula, layan suami kat tempat tidur kan. Esok pagi dah minum pagi tu baru dia cakap, bang, kalaulah kita pinjam barang dengan orang kan, tapi kalau orang tu tak nak pulang macam mana? Tak baiklah macam tu. Kalau dah pinjam, kenalah pulang. Macam itulah anak kita bang, Allah dah jemput dia kembali bang, kita kena pulangkan balik anak kita pada Allah Ta'ala. Terkejutlah dia. Maka dia tanya pada Nabi, maka Nabi kata, itulah sebaik-baik perbuatan, sebab melayan suaminya itu. Faham perempuan? Tapi janganlah buat macam tu bagi gambaran sahaja. Kalau betul anak dah meninggal, beritahu, jangan disimpan pula. Yang ni keadaan ni dulu ni nak tunjukkan akhlak dia melayan suami itu lebih utama. Suami balik daripada luar jauh, janganlah tanya soalan yang obvious. Abang baru balik, itu obvious. Dah tentu dia baru balik, kau tanya pula baru balik kau bang, apa punya soalan kau tanya tu?
Kan abang baru balik ke tak, baru nak pergi buta. Kan ada dapat jawapan tu, siapa suruh? Kan suami baru balik cakap, abang, ya Allah seronoknya tengok suami yang ni balik. Bang, abang duduk dulu saya bancuhkan air yang paling sedap untuk abang. Macam tu lah. Faham? Balik rumah mak kita je, tengok orang lelaki kan, balik rumah mak, apa soalan mak? Kau dah makan belum? Mak kita macam tu. Dah makan ke belum? Tadi adalah makan sikit. Duduk loh, mak masak je. Tengok sekejap-sekejap telur dadar dengan ikan bilis dengan bawang jadi. Licin satu kuali tu. Mak ni dia tak terus tanya, kau pahal balik? Tak ada. Bila balik, ya ke kau punya dah makan belum? Tak tanya makan belum. Itu mak tu. Anak mak mentua belum tentu lagi tanya soalan tu. Tu kan tadi boleh pahal. Ingat rumah ni hotel. Hui, ayat kau. Suami kena sound aja kan, bukan orang sini lah, tempat lain kan. Jadi begitu juga Imam Malik beritahu, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Macam mana tu? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maknanya sikit adab pun kena ada. Kalau banyak, patut lagi hebatlah adabnya. Hari ni lain, lagi tinggi ilmu, lagi rendah adab, tak tahu pasal. Kuang ajau. Betul ke? Salah, kuang ajau. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Ilmu makin tinggi, adab makin rendah. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Betul tak kawan-kawan kita? Dulu lain dengan sekarang cara orang berkawan. Hari ni kawan-kawan melingkup, dia lagi senang hati. Teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin kurang. Melaka dah berapa hari dah jadi macam tu. Tak berapa minggu dah. Saya bawa balik pada Masjid Tanah hari tu. Hari pertama elok laju air tu. Hari kedua kancing lagi laju pada air tu. Kan, purih lah nak menadah macam mana. Aku nak mandi ni, cari lah paip bawah. Dah paip bawah tu kan dah. Menyarap mandi macam mana. Kan. Tapi sini tak. Sini Samarinda. Tempat canggih. Dia tangki tak share dengan orang. Dia tangki lain, negara lah. Memang masalah air ke 2 bulan ni? Tak ada. Oh tak ada. Oh, kawasan-kawasan tertentu lah kot. Agak lah. Saya berehat kat sana hari tu. Sekejap lah, 2 hari. Tapi dalam berehat sampai ceramah tu kat Alur Gajah tu, kat apa, dekat kamp Permata. Bangi rumah saya. Ceramah lagi tu. Ceramah gitu. Macam mana tuan-tuan kan? Kek dewan pun kek dewan lah. Apalah dah tak terasa aircon ni. Jadi itulah dia. Walaupun dan lagi apa lagi? Jam tangan semakin mahal tapi makin tak tepat waktu. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Sesama burung pula. Hujung tahun lepas, bulan 12, sesama tomato. Gila betul penyakit tu. Tomato sesama pun dia tahu. Ni technician mana entah ni? Oh, risaulah tengok. Terima kasih dek ya. Kau baguslah bercita-cita tinggi. Apa tu? Oh, remote tak ada. Tak apa. Okey. Kau sekejap lagi agak dah toruk poluh saya berhenti lah ceramah pun susah. Gurau. Jadi macam tu lah.
Kalau kita tengok adab, tengok ingat tak dulu-dulu dari segi akhlak orang nak pergi mengaji kan, dekat surau ni ada mengajar ngaji tak budak-budak? Ada kan? Cuba tengok perangai orang sekarang, tak macam dulu. Orang dulu nak ajar mengaji, bawa anak jumpa guru tu. Assalamualaikum Ustaz, ya Ustaz, saya hajat sangat nak minta tolong ajarkan anak saya ni. Kalau boleh lah Ustaz, ya, ajar dia. Lepas tu ni rotan, siap bagi rotan, ni rotan dan sebatang ni. Kau ada baik hal Ustaz, rotan ni jangan mampus sudah, rotan ni. Macam tu. Sekarang kau ambil duit ni RM50, kau pergi bagi ke ustaz tu, kau pergi belajar main post-post je. Pak, hari ni lepas tu jemput anak dia, berhenti, dia parking kat tepi ni, tin mudahan masuk pun tidak. Contoh adab. Orang dulu kadang tak payah rotan pun, tinggi suara dah sedih dah gitu. Baca. Ya. Dulu ngaji mukadam kan, anda ta'in bawahi anda panu'i. Sekarang budak ni abata sajaha qada zaro. Sekarang ikra tu yang huruf pun tak kena. Kadang dulu tu ain ta'alam datela mim ya mati bawa min datena. Dulu date mana ada sebut di atas, ain di atas a, ain di bawah i, tak pek macam tu dah. Ain date a, ain bawah i, anda paru a, dulu ingat ibu rehal penunjuk tu pakai yang bulu landak, duri landak tu. Tak tahu kenapa guru-guru rumah guru dulu mesti lalu pokok buluh tu. Lepas tu rumah ustaz tu sebelah kubur, gila tu. Dulu kan macam tu. Dulu. Sekarang belajar canggih, pondok sekarang pun canggih. Bukan macam dulu pakai pelita. Kan? Iya, tu cakap tu. Dulu belajar baca aina ta'alam datela mim ya mati bawa minun datena, patutnya bunyinya alamina. Dia pula tak baca. Alamak, macam mana bunyi ni? Alamina. Marahlah ustaz dia. Tengoklah panjang pendek. Alamina. Baca balik. Aina ta'alam datela. Ada lagi. Betul dulu jam tu. Sebab hati ni bila kena marah ni dia lagi basah-basah mukadam tu. Betul ke tak? Tu sebab jadi baik. Kau orang main game ya. Betul tak? Mengaku bagus kau ni. Kau ni anak siapa? Anak siapa? Anak Cik Rostam. Mana Cik Rostam? Bagus anak Cik Rostam. Mengaku dia. Kau main game ni? Bagus dia. Macam ni lah bagus. Mengaku. Main aja, betul tak? Anak siapa? Anak Syarul Fahmi. Mana dia Cik Syarul Fahmi? Nama mak apa nama mak? Suhana, mak siap binti Suhana binti Hasan. Mana dah? Mana mak? Mana mak Suhana mana? Tengok mak pun tak mengaku kau anak dia. Mana mak Suhana mana? Tak datang. Mak tak datang ke? Dia tunjuk mak. Bagus dia mengaku. Baik anak ni. Dah jah berapa dah? Dah 5. Dah sunat belum? Belum ni dah. Kau ni. Dek, nak sunat tak? Bila? Akhir tahun ni? Iya kau? Betul ke dia nak sunat akhir tahun ni? Dia declare depan semua orang ni. Kau cakap tahun ni ke tahun depan ni kau? Ha? Macam mana? Tahu kau nak sunat tahun ni ke tahun depan? Dah tahun depan pula dah kau ni.
Aduh, macam mana ni kan? Tak apalah. Ada kawan ustaz tu, Dik. Ada kawan ustaz tu dulu tingkatan 3 baru sunat. Boleh, salah ada. Tapi banyaklah kerja tukang sunat tu. Betul. Ni cerita betul. Masa saya dulu jadi pengurusi Persatuan Penduduk, ada satu rumah flat saya sementara sebelum rumah saya siap. Saya masa tu kerja jadi pegawai undang, dia minta saya jaga. Saya duduklah jaga flat tu. Ya Allah, teruk masalah sosial situ. Bila setiap kali kita buat sunat beramai-ramai, kita nak tolong orang susah tu, sunatkan budak-budak tu. Tak apa, buat sendiri kat kampung. Berapa dia 5 tu. Tahun depan buat sunat. Tak apa. Kita orang memang nak buat. Sudah sampai tingkatan 3 tak buat. Akhirnya saya kata, Dik, kau nak sunat tak? Nak, dia kata. Saya tak ada tanya mak ayah dia dah. Jadi tengah orang berarak berkompang tembak-tembak air tu, tengah tembak budak-budak lain tu, doktor tu tengah mengojorkan dia seorang kat dalam tu. Tak sampai 2 minggu dah ada girlfriend jalan kat Somban. Gila betul. Itu yang tak tahan tu kan. Macam tu lah kan. Tapi betul ada orang macam tu. Dia kononnya dia malu lah nak buat dengan ni kan. Wahal boleh ya buat kan. Jadi akhlak tu, adab, jaga adab, jaga adab. Saya teringat kalau kita tengok Imam Syafi'i, dia nak belajar, nak menuntut ilmu dengan Imam Malik kan, dia datang ke rumah Imam Malik. Datang rumah Imam Malik tu, utusan Imam Malik menyambut dia. Ada apa? Dia kata, tolong khabarkan pada Imam Malik, aku ingin berguru dengannya. Kemudian dia pun masuk, tengok adab, dia datang jumpa. Kemudian dia pun masuk dalam, dia beritahu, wahai Imam Malik, ada seorang budak lelaki kat luar sana, dia kata dia nak berguru dengan kau. Kau tolong beritahu dekat dia, suruh dia baca dulu. Baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun tu. Kitab Muwatta' yang Imam Malik susun tu adalah himpunan hadis-hadis Nabi. Lebih 3,000 hadis-hadis Nabi yang mana tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran. So dia keluar balik, dia beritahu, wahai apa dia kata? Imam Malik pesan suruh kau baca dulu kitab Muwatta' yang Imam Malik susun tu. Jawab Imam Syafi'i, tolong khabarkan pada Imam Malik, kitab Muwatta' Imam Malik tu semua dalam kepala aku. Terkejut dia, berlari dia masuk dalam. Begitu, wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta' kau tu dalam kepala dia. Hui, biar betik. Itu akulah cakap. Dia tak cakap macam tu. Terkejutlah. Macam tu lah hebat Imam Syafi'i. Jadi bila keluar, benarkah apa yang aku dengar bahawa kitab Muwatta' itu dalam kepala kamu? Memang benar, aku sudah menghafalnya. Dia pun test. Tebuk muka surat ni sebiji. Tebuk muka surat ni sebijon. Tebuk muka surat ni sejibi. Untuk makluman semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Macam itulah hebatnya Imam Syafi'i. Bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? Berapa kali? 2 ke 3 kali sehari. Tu Imam Syafi'i. Kita kok dapat sekali pun untung khatam Quran tu pun macam ramai-ramai kan. Sebab geng-geng tadarus jangan risau, biasa tak lebih 10 orang setiap malam kan, kecuali surau ni. Surau ni memang ramai. Saya dengar memang macam ni grup tadarus. Saya dengar lah, ya tidak tak tahulah kan. Orang perempuan sampai 3 grup kadang-kadang, sampai 2-3 kali khatam Quran sebulan kan. Tu beza dia. Jadi nak bagi tahu tentang adab hormat macam mana. Pernah dengar nama Abdullah Ibn Abbas? Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas, siapa yang pergi Taif, dia dapatlah pergi Masjid Ibn Abbas tu. Dia akan tengok dekat mana makam Imam Ibn Abbas tu, ditinggikan tembok tu. Sebab ada orang tak ada kerja, memuja-muja kubur tu masalahnya. Imam Ibn Abbas ni sepupu kepada Nabi kita. Waktu Nabi wafat, Imam Ibn Abbas berusia 13 tahun. Jadi dia dahagakan ilmu daripada Nabi. Nabi pernah letakkan tangan Nabi dekat Nabi, doa mudah-mudahan dipermudahkan dia menuntut ilmu. Sampai ke sudah
Dan bila Nabi wafat, Imam Ibn Abbas ni, dia dengan tanpa segan silu, dia berguru dengan semua sahabat Nabi. Akhlak dia, adab dia, pergi ke tu dia. Nampak tak? Pernah satu ketika Waqqas tengah tunggu kenderaan, salah seorang guru dia tengah tunggu kenderaan. Bila tunggu kenderaan, maka dia dapatkan kenderaan, tak dipastikan kenderaannya kereta kuda ke, kereta unta ke, kuda ke, unta ke, dia bawa. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas naik, dia ikut daripada belakang, ikut daripada. Kata Abdullah bin Abbas, beginilah adab yang Nabi ajar kami untuk menghormati guru kami. Kemudian bila sampai ke tempat yang dituju, Sa'ad bin Abi Waqqas turun daripada kenderaan, dia ambil tangan Imam Ibn Abbas, dia salam, dia cium tangan dia. Terkejut Imam Ibn Abbas, kenapa kau salam cium tangan aku? Dia kata, beginilah pula adab diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana cara menghormati. Salam orang lebih tua, salam cium tangan. Faham? Ya. Jadi macam itulah. Ya. Dan sungguh pun namanya manusia bersifat baik, tapi pada masa yang sama agak liat untuk memaafkan. Ini juga satu akhlak yang masalah pada masyarakat kita. Minta maaf tu susah betul. Dua perkara paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat, minta maaf dan memaafkan. Setuju atau tidak? Betul. Aku orang lain aku boleh maafkan, tapi bukan dia. Pilih orang pula. Siap sound, kau jangan lalu lagi depan rumah aku ni. Tak bagi lalu depan rumah dia. Dahlah itu satu-satunya jalan nak keluar pada taman tu. Macam mana pula tak lalu. Baiklah. Memaafkan dan minta maaf. Kita kena minta maaf dan kita kena memaafkan. Tapi kadang-kadang orang nak memaafkan, kenapa pula aku nak minta maaf? Aku bapa saudara dia. Pula cerita. Dia kira ranking keluarga pula. Kenapa pula aku minta maaf? Aku lagi tua daripada dia. Dia kira umur pula. Kenapa pula aku minta maaf? Aku bos dia. Kira pangkat pula. Yang paling banyak ni, kenapa pula aku minta maaf kat dia? Bukan salah aku. Dia kira salah siapa? Itu paling popular. Tapi mintalah maaf walaupun kita lagi tua, walaupun kita ini tidak bersalah pada firasat kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita mati bila. Sebabkan tak maaf dan memaafkan inilah tergantung kita, tak settle kita dengan Allah Ta'ala. Katalah ada dua orang, nama dia Timah dan Minah, Fatimah dan Aminah, bukan nama sebenar. Dia bergaduh dua orang, selisih faham, tetapi Aminah ambil inisiatif. Timah, aku minta maaf banyak kalau aku buat salah silap bersempena dengan hari raya Aidil Adha yang bakal tiba ni, tak lama lagi raya korban. Aku minta maaf hujung rambut hujung kaki, kalau aku buat salah, aku tercakap apa-apa, aku minta maaf tahu. Bila salam, kemudian si Aminah pula, yelah, tapi dalam hati dia tak maafkan. Contoh, lantaklah kau, aku takkan maafkan kau. Dalam hati salam. Maka saya nak beritahu, Fatimah dengan Allah Ta'ala selesai. Aminah tak selesai dengan Allah Ta'ala. Ada faham? Tu belum cerita lagi. Biar dia melutut minta maaf mengaku akhirat besok. Oh, ayat dia. Pernah dengar tak ayat tu? Dia siap, biar melutut, biar dia mengangkat, datang minta maaf dengan aku akhirat besok. Sampai hari kiamat, yaumul akhir, katalah kita dapat masuk syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga. Baru nak masuk, satu malaikat tahan, nanti dulu. Kenapa pula? Kau tak boleh masuk tu, sebab kau nak suruh kawan tu mengangkat minta maaf dengan kau dulu atas dunia. Kau pernah sebut kan? Kau tunggu sini. Kawan tu kena seksa 1000 tahun. Mak lama yang kena tunggu. Itu sebabnya jangan pening-pening kepala.
Maafkan orang. Tu ada seorang sahabat ketika zaman Nabi sebut apa? Nabi cakap dengan sahabat-sahabat ni, jumpa dia tengah duduk dekat Masjid Nabawi tu, datang masuk seorang lelaki. Nabi kata, sesungguhnya dia tu ahli syurga. Hari kedua terserempak ke tempat lain, dia tu ahli syurga. Orang yang sama datang dekat tempat lain, Nabi sebut dia tu ahli syurga tu. Sahabat-sahabat cakap, apa apa yang hebat dia ni? Dia pun cari, dia pergi ke rumah orang ni. Assalamualaikum. Dia bagi tahu lah, bagi salam semua. Kami ada hajat. Apa hajatnya tu? Boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kamu ni? Kami tak ada tempat bermalam. Yang sebenar kawan tu nak mengintai, tengok amalan dia apa. Dia orang baik, boleh silakan, tapi rumah aku ni tak adalah selesa sangat. Kalau kamu nak tumpang silakanlah. Jadi 3 malam kawan tu mengandap, tengok kawan tu buat apa. Tengok tidur sama, bangun sama, makan sama, mandi macam biasa nampaknya, kan? Semayang macam biasa. Tak adalah kata semayang sampai tengah malam sampai pagi bangun, tak ada pula. Selepas selesai 3 hari, dia tanya, kami minta maaf, sebenarnya kami ni nak bermalam, kami ni nak tanya apa amalan kamu, sampaikan Rasulullah boleh sebut kamu ni ahli syurga, kongsilah dengan kami. Dia kata, tak ada apa sangat yang aku buat, cuma seingat aku ada satu amalan yang biasa aku buat, iaitu setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Pertama, setiap kali sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. Siapa yang tidur dia maafkan orang, berkaruh tidur. Tahu berkaruh? Berdengkur. Okay, you get what I mean? Berdengkur, tidur tenang sebab dia maafkan semua orang. Kedua, sebelum aku tidur, setiap kali sebelum aku tidur, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku tak nak buat jahat dengan semua orang. Dan yang ketiga, kalaulah aku dipanjangkan umur esok, aku niat aku nak buat baik dengan semua orang. Tak nak dengki. Dia maafkan orang, dia tak nak dengki dengan orang, dia nak buat baik dengan orang. Itu 3 perkara. Jadi bila duduk dekat taman-taman perumahan macam ini, satu ialah tuan-tuan, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Kan? Diriwayatkan mengenai 2 sahabat Rasulullah SAW, iaitu Abu Zar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Berlaku satu pertelingkahan antara mereka berdua. Dalam pertelingkahan, Sayyidina Abu Zar memanggil sahabatnya si Bilal dengan panggilan, wahai kamu anak si hitam. Kan Bilal bin Rabah ni kan gelap, berkilat betul, metalik. Dia ejek kawan tu, wahai anak si hitam, dia kata. Mendengar itu, Bilal bin Rabah merasa sedih dan mengadu pada Rasulullah SAW. Perbuatan Abu Zar tidak disukai Rasulullah. Lalu sebagai jalan tarbiyah kepada Abu Zar, baginda menasihatkan perbuatan Abu Zar itu seolah-olah mewarisi perbuatan sifat jahiliah. Mendengar itu, lalu Abu Zar terus mendapatkan Bilal bin Rabah dan memohon kemaafan yang sesungguhnya sehingga perbuatan itu menarik mata memandangnya. Begitulah nilai akhlak seorang insan yang tinggi, nilai mauizah dalam dirinya. Bila tersedar kekhilafan dilakukan, tanpa segan silu memohon diri dimaafkan oleh orang yang disakiti. Jadi jangan rasa alah, malah malulah, jangan isu malu. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Ingat tak dalam taman perumahan ni pernah berlaku, dengar salah satu jiran ni tengah sakit tenat. Rasa nak pergi tengok lah, kesian dia, nak pergi tengok lah. Bagus lah tu, nak pergi tengok tu bagus. Kemudian ada yang tanya, petang tu nak pergi, jadi tak pergi? Nantilah besok kot, hari ni macam tak larat lah, malam tu meninggal. Pernah jadi tak? Kita nak tengok, kita tangguhkan, tak sempat tengok. Itu dia, bayangkan tak sempat tengok sebab kita yang meninggal. Apa macam? Itu saya kata tadi, buat baik jangan tangguh-tangguh, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua, jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit.
Alam ni kita tengok ada gak orang-orang lama kan, ada aci-aci, paci-paci, makcik-makcik ni, jangan saganlah, sebab tua itu satu pencapaian. Yang kecil-kecil belum tentu lagi boleh sampai tua. Tu sebabnya semua kena buat baik. Ya, semua kena buat. Macam kejap lagi ada makanan, jangan berabot-rabot. Akhlak dia macam tu. Kan? Dah dibungkuskan dah seorang satu. Bungkuskan. Termasuk pencamah pun bungkus. Sebab dia ada hal. Tapi betul lah tu. Ya, jaga akhlak. Ambil makanan, tengok makanan tinggal 3 je, 3 bungkus. Belakang ada 3. Masuk kita 4. Mana kalau kita ambil, ada seorang yang takkan dapat. Situ nak cek akhlak kita. Apakah tindakan kita? Aku first come first serve lah. Aku ambil dulu, kau pandai lah gunting dengan kawan kan. Tapi kalau orang tu ada akhlak yang mulia, dia kata, tak apalah, saya kenyang lagi ni, ambil pahala. Nampak kan? Kemudian kawal diri daripada sifat tercela. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai orang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Surah Ali Imran ayat 130. Jadi apa perkara yang kena ada? Kita ni dalam masyarakat, pelihara hati kita. Apa yang kena ada kalau kita nak wujudkan akhlak? Ni kalau kena ingat terus. Ingat terus. Tak salin tak apa, ingat terus. Sebab saya tengok cara mandang tadi mengangur kan, memang tak menyalin tu. Tu ingat ya. Nombor 1, sabar. Nak berakhlak baik, nombor 1, sabar. Jangan cepat nak marah. Dalam taman ni orang perhati je perangai kita. Kadang kita marah anak pun, jangan marah depan rumah ni, orang nampak ni. Teruk betul bapak tu macam tu, benar tu. Tu. Sabar. Yang kedua, syukur. Alhamdulillah. Jangan mungut panas. Aircon tak rasa, jangan mungut. Kan, jangan. Syukur. Paling tidak dapat berteduh. Dia jadi panas bukan sebab aircon tak function, sebab spotlight ni kan. Dewan ni baru lagi ke? Lama dah. Cantik macam baru, dijaga dengan baik oleh orang sini kan. Nanti tinggal nak tile ni. Kalau tile ni cantik ni kan, saja nak tambah program kan. Ya, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Aku ni buat macam ni mesti ada benda-benda ni. Aku ni jadi macam ni, hidup aku ni adalah benda lain Tuhan nak bagi kat aku. Percaya pada hikmah, insya-Allah. Jadi kita pun tak adalah mengentak-ngentak, komplain kan. Yang keempat, redha dengan ujian yang Allah bagi kat kita. Redha. Apa ujian Allah Ta'ala bagi? Macam-macam. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang torang diawan. Kalau dia hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Dan yang kelimanya ikhlas. InsyaAllah ikhlas datang surau. Ada program buat kerja, bukan kira ada upah ke tak ada upah. Ni tak lama lagi nak sampai hari raya korban. Berapa ekor lembu sini? 5. Kalau korban 5 ekor lembu kan, awal-awal lagi dia cakap, aku macam mana pun bahagian ni aku punya. Jangan baik panggil macam tu kan. Ikhlas ni kalau orang bagi, alhamdulillah, tak salah minta. Nak tanya boleh tak kalau saya nak bahagian tu, dapat sikit jadilah, insyaAllah. Kalau ada adalah. Jadi tak dapat, mengajuk, tak datang setahun. Jangan macam tu. Kalau tak dapat, tak apalah, tap zap letak belakang. Tu satu perangai lagi kan? Sedangkan dah bagi tahu tak boleh buat macam tu ya. Tu dia. Kadang-kadang itulah, kadang orang tamak kadang kan. Jaga.
Ya, jadi mana kata itu juga menggambarkan akhlak. Jadi insya-Allah bila ada sabar, bila ada syukur, bila ada perasaan hikmah, bila ada redha, bila ada ikhlas, insya-Allah akhlak kita pun akan jadi baik. Ya, akhlak kita akan jadi baik. Bak kata orang dulu-dulu kan, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu. Tu sebabnya Nabi ajar kita ta'dibu auladukum bi salasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama dengan cara bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kedua bihubbi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang? Kona pun tidak. Dan yang ketiga biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ajar dia mengaji Quran. InsyaAllah dengan cara itu dapatlah kita menerapkan nilai-nilai akhlak dalam diri kita, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan. Cara pandang tenungan makrifat itu sangat membimbangkan saya. Macam ni ya pandang, seolah-olah ada bunyi, kau tak berhenti berhenti ke? Macam tu lah, seolah-olah macam tu lah kan. Jadi insyaAllah apa-apa pun ingat, ingat akhlak ni lah menggambarkan. Imam Malik, last. Imam Malik kata nak berjaya dunia akhirat kena ada 4 perkara. Kena ada kenderaan yang tangkas, kena ada rumah yang lapang, kena ada pakaian yang cantik, kena ada pelita yang menerangi. Apakah dia yang dimaksudkan? Untuk itu jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Oh, macam dalam TV kan? Dah biasa kat TV macam tu. Yang pertama, kenderaan yang tangkas bukannya kereta apa yang kita naik. Kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Guna akal. Rumah yang lapang apa maksudnya? Kesabaran yang tinggi. Pakaian yang cantik apa maksudnya? Maksud dia akhlak yang baik. Itu pakaian kita. Dan pelita yang menerangi maksudnya ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena tuntut ilmu. Ya, kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu.